Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Daripada Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, sesungguhnya Allah meluaskan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan di waktu siang, dan Allah meluaskan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan di malam harinya, sehinggalah terbitnya matahari daripada barat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis para malaikat merendahkan sayap memberikan rahmat kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ni menjadi sebab kepada sebab-sebab kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi malam ni kita sambung balik hadis yang kita tak sempat selesaikan sebab PKP. Jadi hadis yang membicarakan tentang taubat, membicarakan tentang taubat, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam bab Kitabut Taubah, bab Qabulit Taubah min adz-dzunubi wa in takarrarat adz-dzunub. Disebut dalam kitab Sahih Muslim dalam bab Kitabut Taubah, buku ataupun kitab yang membicarakan taubat, pada benda yang menyatakan penerimaan taubat daripada dosa-dosa yang dilakukan, sekalipun berulang-ulang dosa yang dilakukan tersebut. Dan hadis ini juga disebut dalam kitab An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i, salah seorang daripada kita kata yang meriwayatkan hadis, yang banyak meriwayatkan hadis, antara jalan Imam An-Nasa'i yang disebut dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i.
Dan begitu juga disebut oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Muslim kita kata Sahih Muslim. Kalau Imam Nasa'i kita kata Sunan An-Nasa'i. Imam Ahmad kita kata Musnad Imam Ahmad. Itu makna kedudukan yang berbeza daripada segi orang yang meriwayatkan hadis. Jadi hadis yang paling tinggi ialah Al-Bukhari, diikuti oleh Imam Muslim. Lepas tu hadis yang tinggi dan sahih itu ma rawahu Al-Bukhari wa Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini nak menceritakan bahawa manusia ni tak lari daripada melakukan salah dan silap. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ni tak lari daripada melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah ini ialah orang yang banyak bertaubat. Kenapa kita banyak melakukan kesalahan? Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran tentang tabiat manusia. Antara yang Allah sebut di dalam Al-Quran tentang tabiat manusia ini, Allah sebut khuliqal insanu dha'ifa. Dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah menceritakan manusia ini dijadikan dalam keadaan lemah. Kita ni diciptakan dalam keadaan lemah. Ialah kita lahir dalam keadaan kita tak boleh nak bercakap, kita lahir dalam keadaan kita tak boleh nak bersuara, kita lahir dalam keadaan kita tak boleh nak bergerak. Semua kita dijadikan dalam keadaan lemah. Sementara kita boleh berjalan, kita nak kena merangkak dulu. Sementara kita nak merangkak, kita tak boleh nak buat apa, duduk gitu ya. Dan kitaran itu akan berterusan sehinggalah kita akan sampai ke usia yang tua juga, kita akan sampai pangkat kita lemah. Mula-mula tak boleh berjalan, merangkak, kita berjalan, kita boleh berlari. Bila dia ending usia tua, yang dulu kita jaguh lari, kita mungkin hanya setakat boleh jalan saja. Sampai satu masa kita tak boleh nak berjalan, kita terpaksa duduk atas katil, tak boleh nak buat apa, duduk je, setakat boleh duduk saja. Sampai satu masa kita tak boleh nak buat apa, kita dipanggil oleh Allah yang Maha Esa. Itulah kehidupan manusia. Manusia ni dijadikan oleh Allah dalam keadaan yang cukup lemah. Dan kelemahan manusia itu disebabkan manusia ni ada satu sifat pada diri dia juga, ialah an-nisyan. An-nisyan ni dalam bahasa Arab makna dia pelupa. Manusia ni sifat dia pelupa. Sebab tu dipanggil al-insan, banyak lupa tadi. Kita ni sifat kita tak sempurna, lupa. Jadi kelupaan itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita ini melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melakukan maksiat dan dosa kepada Allah taala ini disebabkan dua benda lah. Pertama, ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu. Bila kita ikut hawa nafsu, kita akan melakukan dosa. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu ini sentiasa mengarah-ngarah kamu, mengajak-ngajak kamu, mendorong-dorong kamu kepada kejahatan. Semua ini berpunca daripada nafsu. Nafsu ni ada dalam diri kita. Nafsu ni ada dalam diri kita, dan kita kena berjihad melawan hawa nafsu, ataupun kita kata mujahadatun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu tadi. Sebab nafsu ni bergelora menyeru kita kepada kejahatan apabila kita memenuhi tuntutan-tuntutan nafsu tadi. Tapi kalau kita mengekang nafsu tadi, maka ruang sempitlah untuk kita melakukan kejahatan tadi. Itu yang pertama menyebabkan manusia ini melakukan dosa, disebabkan dia ikut hawa nafsu. Yang kedua, manusia melakukan dosa disebabkan apa? Asyaitan, ittiba'u syayatin wala tattabi'u khutuwati syayatin. Allah berulang-ulang kali Allah sebut, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu menggelincirkan kamu daripada kebenaran. Syaitan ni dahsyat tuan-tuan. Syaitan ni dahsyat. Yang paling alim ni syaitan. Kan, dibandingkan manusia dengan syaitan ni, syaitan lebih alim daripada kita. Tapi sebab dia engkar, tak mau ikut perintah Allah Ta'ala, suruh sujud kepada Adam,
maka hilang keistimewaan dan kehebatan dia tu hilang tadi. Bahkan syaitan ini bukan setakat dia alim, dia banyak ilmu, dia tahu, dia pernah duduk dalam syurga lah tuan-tuan. Dia pernah duduk dalam syurga, dia pernah menikmati kenikmatan syurga. Tapi walaupun dia menikmati kenikmatan syurga, akhirnya dia terjerumus. Orang kata terjerumus ya. Terjerumus itu maksudnya masuk ke dalam neraka juga akhirnya syaitan ni. Ba'da kufur aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia setakat aba, enggan, wastakbara, besar diri, wa kana minal kafirin. Itu syaitan. Maka syaitan, bila kita ikut jejak langkah syaitan, maka itu akan membawa kita ke dalam dosa tadi. Jadi manusia hari ini, punca dia melakukan dosa tadi, maksiat tadi, kemukaraan tadi, melanggar apa perintah Allah Ta'ala tadi, disebabkan yang pertama ikut nafsu, yang kedua ikut syaitan tadi. Ini fitnah, fitnatul hawa wasyayatin. Fitnah hawa, nafsu, dan fitnah syayatin. Sebab tu kita lemah. Kelemahan-kelemahan ini menuntut kita supaya apa? Sentiasa banyak balik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita tadi. Sebab tu dalam hadis ini Nabi SAW nak mengajar kepada kita satu benda. Manusia ni, yang kata manusia ni, insan ni tak lari daripada buat salah. Yang kata nama manusia dalam hadis ni nak cerita kepada kita, yang kata manusia ni tak lari daripada buat salah. Dalam setiap saat, setiap detik, setiap ketika, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, pasti kita akan melakukan kesilapan dan kesalahan. Sama ada dosa yang kita buat itu kecil ataupun besar. Sama dosa yang kita buat itu, kadang-kadang bila kita buat dosa tu, kadang-kadang sampai peringkat yang kita kata dosa itu boleh menggugurkan keimanan kita sebagai al-mu'min, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Jadi dalam hadis ni Allah nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu kepada kita, manusia ini tak lari daripada buat salah. Yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, walaupun kita buat salah macam mana pun, keampunan Allah ini seluas, orang kata apa, seluas langit, bentangan langit itu keampunan Allah tadi. Kamu mendatangi dengan segunung dosa, tapi Allah mendatangkan seluas lautan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ni Maha Pengampun. Allah ni Maha Penerima taubat. Walaupun kita buat dosa tadi. Itu sifat Allah. Innallaha ghafurun rahimun. Sesungguhnya Allah ni ghafur, Maha Penerima taubat tadi. Bukan setakat Allah terima taubat kita, mengampunkan dosa kita, bahkan Allah kata rahimun. Maknanya Allah ni Maha Pengasih dan Penyayang. Maknanya walaupun kita banyak buat dosa, Allah nak beritahu kepada kita, Allah ini Maha Pengampun dan menerima taubat hamba-hambanya. Dan bagaimana Allah menerima taubatnya dijelaskan dalam hadis ni. Kalau orang itu melakukan dosa dan maksiat di malam harinya, maka besoknya Allah akan membuka pintu taubatnya di siang hari. Kalau ada pula yang melakukan dosa dan maksiat di siang hari, Allah akan membuka seluas keampunannya pula pada malam harinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang kepada manusia untuk sentiasa bertaubat dan bertaubat dan bertaubat. Namun dia ada limitasi dia. Dia ada dia punya apa, batasan dia. Dia punya apa, tempoh dia. Tempoh dia berapa? Hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Sehinggalah matahari itu tak terbit daripada arah barat. Maksud dia apa dia? Tak berlaku kiamat. Selagi tak berlaku kiamat, selagi itulah pintu taubat akan terbuka. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Innallah, sesungguhnya Allah yaqbalu.
innallaha yaqbalu, menerima taubatal abdi, taubat hambanya, ma lam yughargir, selagi mana nyawa ni belum keluar lagi daripada apa? Halkum ni, ma lam yughargir, makna dia tak sampai pangkat nazak tu, selagi tu kalau dia bertaubat Allah terima. Ni yang kita duk tengok ni, orang mati Covid ni banyak kan, walaupun dos 1, dos 2, belum ada jaminan kita selamat. Sebab yang bagi sakit ni Allah, yang menyembuhkan Allah, yang memberi nyawa Allah, yang menarik nyawa pun Allah. Yang kita pi cucuk tu tuan-tuan, ikhtiar saja. Jangan tak pergi cucuk pula. Dia kata cucuk pun mati, tak cucuk pun mati, dia tak cucuk tu kadang orang ni dia punya matematik dia simple dia. Dia kata makan pun mati, tak makan pun mati. Tak apalah, tak payahlah, mati juga kan. Susah je kalau cara fikir macam tu. Dia fikir dia saja betul lah, logik akal tu betul lah. Hang cucuk ke hang tak cucuk pun mati juga. Tapi kalau hang tak cucuk, dia menyusahkan orang yang sekeliling. Itu kita kata di segi maqasid syarak tu bukan saja nak hifdun nafs, nak menjaga nyawa kita, tapi menjaga nyawa orang yang sekeliling kita. Macam kita pakailah face mask, kita pakai hand sanitizer, kita jaga penjarakan ni bukan sebab untuk diri kita, tapi untuk keselamatan nyawa semua ni. Jadi Allah yang bagi nyawa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan tadi. Yang kita kata tadi, kita nak bagi tahu Allah ni akan menerima taubat kita selama mana kita belum di hujung kata-kata nazak tadi. Jadi kita kena bertaubatlah kepada Allah. Kita takut bila kita kena Covid nanti, Covid tu dah dalam nafas pun tak boleh, nak bercakap pun tak boleh, takut tak sempat nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita kata Sayyidul Istighfar ni la ilaha illallah. Apa kita kata Sayyidul Istighfar ni berarti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala hadika wa ahdika wa masatatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi dzambi fa qili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Bacalah doa tu, baca kita kata dalam surat tu, kita baca terulang banyak kali. Tak boleh pun kita istighfar lah, astagfirullah, 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 ulang-ulang banyak kali. Kita nak buat ulang-ulang banyak kali simple ya tuan-tuan. Sebelum nak tidur, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita ni masalah bila nak tidur tu tengok handphone, bangun tidur pun tengok handphone, nak tidur malam tadi tengok handphone lagi. Tak habis-habis dengan handphone. Mati dengan handphone, hidup pun dengan handphone. Generasi sekarang lah tuan-tuan tak kuat. Tapi kita budak-budak macam tu, dia berguling-guling tengok handphone baru dia tidur. Lagi dia tak tengok apa nama skrin handphone tu, dia tak boleh nak tidur. Dia kena tengok handphone, dia berguling-guling baru dia tidur. Jadi kalau boleh ni kita istighfar. Takut kita tak tahu, kita mati dalam keadaan kita tak tahu macam mana. Kita kena banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hadis ini nak cerita pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa makna taubat? Dalam hadis ini disebut Allah membentangkan tangannya, meluaskan tangannya. Wah, Allah ni ada tangan ke? Susah pula bila baca hadis ini ni. Silap faham, dia kata Allah ada tangan. Adakah Allah ini bertangan? Bukan maksudnya Allah tu bertangan. Tangan ni makna Allah meluaskan dia punya pintu keampunan dia tadi. Kan kita tadah ni maksudnya bukanlah Allah menadah tu Allah ada tangan. Itu hanyalah kinayah, majaz. Dalam bahasa Arab ni kita panggil majaz. Majaz ni ialah kiasan. Kiasan apa? Kiasan akan keluasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting belajar bahasa Arab ni. Kalau tidak, tak faham benda tu pula, disilap faham pula dah. Dia takwil kata Allah ada tangan pula. Jadi pahaman-pahaman yang bertentangan dengan apa? Ahli sunnah wal jamaah pula. Jadi susah. Jadi maksud dalam hadis ini ialah keluasan keampunan Allah Ta'ala. Allah meluaskan keampunannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa di waktu siang. Dan Allah meluaskan
keampunannya di waktu siang, untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan ataupun dosa di waktu malam, sehinggalah terbit matahari di arah barat. Maknanya sehinggalah berlakunya kiamat. Itu maksud dia. Jadi yang pertama sekali dah hari ini nak cerita pentingnya kita bertaubat. Jadi apa itu taubat? Taubat ni diambil daripada perkataan apa? Tabayatubu taubah. Tabayatubu taubatun, makna dia ar-ruju', balik. Taubat ni makna dia apa? Ar-ruju', makna dia ar-ruju'u, balik. Balik daripada mana? Ar-ruju'u mutlaqan a'ammu min ayyakuna min qabihin ila jamilin aw min hadrin ila ibahatin aw min al-afkhar ila al-akhaf. Kata ulama yang dikatakan taubat itu ialah pulang balik. Yang makna pulang dan balik itu yang menunjukkan lebih umum, iaitulah pulang dan balik daripada benda yang qabih. Qabih ni benda yang buruk, ila jamilin, kepada yang elok, cantik. Au min hadrin ila ibahatin, daripada benda yang kita terlarang daripada buat benda tu, ila ibahatin, kepada kita boleh buat benda tersebut. Au minal athqal il aqab, daripada buat benda yang berat kepada kembali balik kepada meringankan kita punya apa kita kata asqal tu mana berat dosa kita, kepada meringankan dosa kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fatubu ila bari'ikum, fatubu ila bari'ikum, pulanglah kamu kepada bari'ikum, kepada Tuhan kamu. Al-Bari ni makna dia sifat Allah SWT. Al-Bari, barun, birrun, barun, mana yang memberikan kebaikan kepada kita. Pulanglah kepada Allah yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Fatu, bila terlanggar, mau kata buat dosa, buat maksiat, baliklah kepada Allah Ta'ala, baliklah ke pangkal jalan. Itu maksud Allah SWT kita dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Apa maksudnya? Bila kamu melakukan maksiat, baliklah kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu buat maksiat, terlewat solat, meninggalkan solat, kan kita ni meninggalkan solat tu taklah juga. Mungkin alhamdulillah yang main kaki main masjid ni tak ada masalah lah. Kita mungkin yang terjadilah terlewat solat, kadang-kadang terlewat solat. Patutnya kita solat ala waktiha, kita terlewat sih, itu kelalaian kita. Maka jawapannya ialah fatubu ila barikum, baliklah balik kepada Allah Ta'ala, balik ke pangkal jalan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah kata, Allah tahu kamu ni telah mengkhianati diri kamu. Kamu telah mengkhianati diri kamu, menzalimi diri kamu dengan dosa-dosa yang kamu lakukan. Fataba alaikum, tapi Allah menerima taubat-taubat kamu. Allah sebut lagi, alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Dia tahu bahawa kamu sedang mengira-gira, kamu tidak akan dapat mengira dosa yang kamu lakukan. Fataba alaikum, tetapi Allah menerima taubat kamu. Faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Ma tayassara minal Quran, surah Al-Muzammil. Khaffafa ankum, yakni Allah telah meringankan dosa-dosa kamu tadi. Jadi itu makna dari taubat ni, kita balik kepada apa? Daripada buruk kepada elok, daripada terlarang kepada dibolehkan kita buat benda tersebut, ataupun daripada apa yang berat kepada yang lebih ringan. Itu di segi bahasa. Dari segi istilah taubat itu dia. Dari segi istilah taubat itu, kata ulama seperti mana yang disebut oleh Ar-Raghib Asfahani dalam kitabnya, dia kata apa? Dia kata wat-taubatu fi syar'i tarku dhanbi liqabhih wan nadam ala ma farata minhu wal azimatu ala tarkil muawadah wa tadarukum ma amkanahu an yatadarakahu min al a'mali bil i'adati.
Al-Mufradat fi Gharibil Al-Quran, Ar-Raghib Al-Asfahani, dia kata yang katakan taubat itu dia, yang kata taubat ialah tarku dzambi liqabhih, kamu meninggalkan dosa di atas kejelekan dosa tersebut. Dosa tu jelek. Jelek tu makna dia buruk. Buruk tu makna dia tak elok. Dosa ni kata dosa dzambul liqabhih, atas kejelekan dosa tersebut. Maksiat ni adalah sesuatu yang jelek sekali. Kita kena tengok maksiat ni satu yang jelek dan kita kena tinggalkan dia. Itu makna kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wan nadam ala ma farata minhu. Yang kedua kata ulama, wan nadam. Nadam ni makna dia menyesal terhadap ma farata minhu, di atas keterlanjuran tadi. Bila kita terlanjur buat tu, kita kena menyesal tadi. Bukan setakat dia kata apa tadi? Bukan setakat tinggal, tapi kita meninggal tadi, kita kena ada perasaan menyesal tadi. Menyesal dah kita buat dosa tadi. Menyesal dah kita buat dosa tadi. Kalau tak ada penyesalan, tidak akan lagi, makna taubat tu belum muncul lagi. Belum terhasil makna taubat tadi. Kemudian yang ketiga kata ulama, wal azimatu ala tarkil muawadati. Wal azimatu makna dia berazam ala tarkil muawadah, untuk meninggalkan al-muawadah dibuat kali kedua. Makna dia kita berazam untuk tidak mengulang-ulangkan lagi perbuatan tersebut. Keazaman tu kena ada, mujahadah tu kena ada. Tapi kalau setakat buat dosa lepas tu buat balik, tu bukan taubat, itu taubat. Yang banyak ni taubat, bukan taubat. Dia tahu buat lagi, dia tahu buat lagi, dia tahu buat lagi, dia ulang lagi dosa. Sedangkan taubat tu kita kena tarkul, tinggal. Kemudian kita kena apa? Kemudian kita kena an-nadam, menyesal. Kemudian yang ketiga kita kena apa? Azimah ala tarkil muawadah, mana berazam untuk tak ulang balik tersebut. Wa tadarukum ma amkanahu ayyatadarahu min al-a'mali bil i'adah, dan tahu dan faham semungkin yang boleh untuk mengulang balik kebaikan-kebaikan yang kita tinggal tadi, bil i'adah, ulang balik semula tadi. Kita ikuti dia dengan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh balik. Itulah makna dia taubat. Al-Imam Al-Jurjani pula, Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, apabila dia menguraikan perkataan taubat itu, dia kata apa? At-taubat hiya ruju' ila Allah bihilli 'uqdatil israri 'anil qalbi thumma al-qiyam bi kulli huquqir rabbi. Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat muka surat 70, dia kata apa? Yang kata taubat itu ialah balik pulang kepada Allah Ta'ala, balik pulang kepada Allah dengan meleraikan ikatan dosa yang bersarang di hati, kemudian bangun menunaikan segala hak-hak Tuhannya. Dia kata taubat tu, dia kata balik kepada Allah dengan meleraikan ikatan-ikatan dosa yang terpahat, terbenam dalam jiwa kita tu. Kemudian kita bangun melaksanakan hak-hak Allah ke atas kita tadi. Itulah taubat. Balik menunaikan balik hak Allah. Haqqullahu 'alal 'ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bih. Sahabat tanya Muaz bin Jabal tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqullahu 'alal 'ibad?" Apa hak Allah ke atas hamba-nya? Haqqullahu 'alal 'ibad, hak Allah ke atas hamba-nya, an ta'buduhu. Kamu hendaklah sembah Allah dan janganlah kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Sebab syirik ni dosa yang besar, ya Allah takkan ampunkan dosa orang yang melakukan syirik tadi. Melainkan dia kena kembali balik, bertaubat dengan sebenar-benar taubat dan mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun dosa-dosa yang lain tu kita boleh tampung, kita selesaikan dengan kita buat kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh tadi. Macam kita ambil wudu. Sebab apa kita disunatkan ambil wudu? Digalakkan kita ambil wudu? Sebab nak hapuskan dosa-dosa kecil kita lah. Dosa merapu, dosa tengok Telegram, dosa tengok WhatsApp. Tengok saja, bukan ada apa. Tengok tu dah menyetujui orang nak mengumpat. Kadang-kadang kita ni bukan mengumpat dengan mulut dah zaman sekarang ni, mengumpat secara bisu. Orang share Telegram dengan WhatsApp tu pun kita tengok dan kita pakat duduk apa? Pakat duduk apa?
pakat duk share lah. Lepas tu buat tanda like. Buat tanda like tangan ni, buat tanda like besar pula tangan dia tu. Kan? Dalam besar ada 2 tangan, 3 tangan, 4 tangan, banyak tangan. Itu hak dalam WhatsApp dengan Telegram. Tapi kalau kat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram, dekat TikTok, tuan-tuan tahu tok je. Kan? Lah budak-budak TikTok, kan? TikTok tu kalau share lagi tu dia bila dia share tu dia nak apa lagi? Dia nak viewernya, nak liker dia, nak ramai follower dia, nak subscriber. Dia kata tekan bukan ting tadi, loceng tadi. Jangan lupa share, like and subscribe. Dia ulang banyak kali tu. Jangan lupa share, like and subscribe. Tuan-tuan tak tahulah, kalau tanya anak-anak tuan-tuan, dia tahu benda tu. Ni semua ni yang kita tak tahu, dosa-dosa yang kata kering lah, itulah dosa kering tadi. Jadi nak selesai benda tu macam mana? Nak selesai benda ni dengan kita ambil wudu tadi. Itu antara bentuk-bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, ambil wudu, semua tu nak menghapuskan dosa kita. Sebab itu Ibnu Qayyim dalam buku dia Tahzib Madarijus Salikin, kitab Ibnu Qayyim Madarijus Salikin, ada orang permudahkan lagi, perengkaskan lagi jadi Tahzib Madarijus Salikin. Dia kata taubat tu apa dia? Haqiqatut taubat, inna haqiqatat taubat ar-ruju' ila Allah biltizami fi'li ma yuhib wa tarki ma yakrah, fa hiya ruju'un min makruhin ila mahbub aw yarju' mimma yakrahu Allah zahiran wa batinan ila ma yuhibbu zahiran wa batina, wa yadkhulu fi musammahu al-islam, al-iman, al-ihsan wa tanawul jami'il maqamat ka'annaha ismun jami'un li syara'il islami wa haqa'iqil iman. Ini kita nak berhenti kat sini ni. Ibnu Qayyim kata yang kata hakikat taubat tu ialah kamu balik kepada Allah dengan kamu beriltizam melakukan apa yang Allah suka dan meninggalkan apa yang Allah benci. So dia ibarat kamu kembali daripada buat benda yang Allah benci kepada buat benda yang Allah suka. Iaitulah kamu kembali daripada apa yang dibenci oleh Allah secara zahir dan batin kepada apa yang dicintai, disukai Allah secara zahir dan batin. Apa maksudnya itu? Iaitulah yang termasuk dalam maksud ini, iaitulah melakukan apa disebut al-Islam wal iman wal ihsan, yang merangkumi semua kedudukan seolah-olah ia adalah satu nama yang menghimpunkan segala syariat Islam dan hakikat iman. Itu kata Ibnu Qayyim. Taubat ni kita lari ataupun kita kembali kepada Allah daripada benda yang Allah benci kepada benda yang Allah suka. Saya nak simple je. Apa benda yang Allah suka kata Ibnu Qayyim? Iaitulah yang kata buat, yang kata Islam, iman, ihsan. Islam ni orang kata amalan zahir. Iman ni dia, iman ni dia berkait dengan batin, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Ihsan ni dia, ihsan ni kita kata apa? Ihsan ni ialah kita buat sesuatu, anta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah ka'annaka tarahu, kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, Allah melihat kamu. Itulah taubat. Bila kita sentiasa melakukan iman, Islam dan ihsan, itulah taubat yang sebenar-benarnya taubat tadi. Islam penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Semua rukun Islam kita buat. Iman berkait dengan keyakinan kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari akhirat, qada dan qadar. Semua kita iman ni. Ma waqara fi qalbi wa sadaqahu bil ma waqara yang menetap dalam hati kita, wa sadaqahu bil amal, dan dibuktikan dengan amal. Ihsan orang kata apa? Hati tadi, hati yang tergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Kita kata zaman sekarang ni kita belajar apa? Kita belajar akidah ataupun tauhid. Yang kedua, bila kata Islam ni kita belajar apa? Kita belajar, kita kata apa? Syariat. Syariat tu Islam lah, sebab dari syariat ni mengandungi syariat-syariat. Satu lagi kita belajar ihsan tu dia. Kita kata dalam bahasa sekarang ialah tasawuf tadi. Bila kita buat
pada nafas, kita jaga akidah kita ataupun tauhid kita, kita jaga syariat kita, dan kita jaga tasawuf kita, maka itulah yang kata hakikat taubat yang sebenar kepada Allah SWT. Jadi saya rasa itu saja untuk permulaan pada malam ni, yang kita akan huraikan lagi dalam siri kuliah kita berkaitan dengan hari ini. InsyaAllah kita akan tengok syarat-syarat Allah nak terima taubat ni. Apa syarat-syarat Allah nak terima taubat ni? Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna lil qulub qad istama ala mahabbati wal taqat ala ta'ati wa tawahada ala da'wati wa ta'ada ala nasrati syari'ati wa asqillahumma rabbitataha wa duddaha wa diasbulaha wa mila abnuka alladhi la yakhwa sharfu duraha fadl imani bik wa jamil tawakkuli alayk wa ahya bi ma'rifati wa amtara syarati fi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.